Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Kalau dengar, Alhamdulillah lah. Saya minta maaf kerana ada gangguan sikit internet pada malam ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook saya, Dr. Zubaidi Haji Ahmad, dan juga blog saya, drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran untuk membincangkan satu tajuk yang agak menarik, iaitu kerap stres melemahkan sistem imun. Saya boleh mendengar perkongsian saya ni di Facebook saya, Dr. Zubaidi Haji Ahmad, ataupun di Olive House HQ. Jadi tuan-tuan boleh mencari perkongsian saya di sana. Jadi Alhamdulillah, hari ini besok merupakan sudah hari raya Korban atau Aidil Adha. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Semoga ibadah kita, ibadah korban kita diterima oleh Allah dan kita mendapat keberkatan di sepanjang tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari elok kita mulakan kita punya perkongsian ini. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang berkaitan dengan stres. Jadi kita tengok dulu pada rakan-rakan kita yang ada. Terima kasih menjadi teman setia saya pada hari ini. Tuan-tuan sebentar ya, saya melihat di sikit saya punya nota ni. Okay, Alhamdulillah. Puan Sarina Khairuddin, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dengar dan jelas, Alhamdulillah. Encik Kamil Muhammad, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi stres ni seperti mana yang kita ketahui lah, dia sebenarnya memberikan kesan kepada kesihatan kita. Seperti mana yang saya selalu beritahu bahawa saya selalu mencadangkan 7 langkah afiat. Yang pertama sekali ialah kita perbanyakkan berpuasa. Atau kalau kita kan langsung kita tak mampu berpuasa, kita boleh melakukan diet intermittent fasting. Seperti mana saya buat pun, saya buat intermittent fasting. Sebab dia ada, orang cakap tu backup daripada kajian saintifik. Terutamanya Dr. Profesor Yoshinori Ohsumi yang memenangi anugerah Nobel Prize pada tahun 2016, menceritakan bahawa orang yang berpuasa ni dia akan menjadi sihat sebab ada fenomena ataupun reaction autophagy yang mana dia akan memberikan kesihatan pada kita. Jadi itu memang dah terbukti dalam agama kita pun, dalam agama Islam pun kita mencadangkan ataupun selalu memberitahu bahawa kalau nak sihat kena banyakkan berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena
kita kena mengambil makanan-makanan yang bernutrisi. Kita kurangkan makanan-makanan yang kita sebut sebagai CRAP, CRAP atau karbonat, drinks, artificial flavor, artificial coloring, refined carbo, terutamanya gula putih, kita utamanya tepung yang telah di-refine, yang tepung putih lah tu. Dan juga kita kurangkan beras putih. Kalau kita nak sihat tu, kita ambil lah beras yang sebagai contoh beras perang ke, beras rebus ke, dan itu membantu. Kecuali kalau kita ni memang jenis orang yang bekerja kuat, orang bekerja menggunakan tenaga, kita makan beras putih tu mungkin tak berapa sangat lah dia punya kesan buruk dia, sebab kita menggunakan banyak tenaga. Tapi kalau kita kerja office, kita tak banyak menggunakan tenaga, saya rasa elok kita tukar kepada beras perang ataupun beras rebus. Selepas tu kita juga kena minum air banyak. Ini langkah yang ketiga, minum air yang secukupnya 2.5 liter sehari. Keempat, kita kena cukup tidur antara 6 mungkin 8 jam bergantung pada tubuh kita. Yang keempat. Yang kelima, kita melakukan aktiviti senaman yang ringkas. Bergantung pada seminar, jangan kita ikut orang. Orang nak main futsal, kita nak main futsal. Orang nak main badminton, kita buat badminton. Padahal kita dah ada macam-macam dah masalah. Diabetes, hypertension, kolesterol. Bila kita nak main, saya bimbang kita akan kolaps. Dan kat sila akhir bulan, kemungkinan kita akan meninggal dunia. Itu yang biasa berlaku. Sebab tu kita kena ikut kita punya stamina. Kalau kita boleh berjalan saja, berjalan pun dah cukup. Di musim PKP ni, kemungkinan kita boleh buat aktiviti di rumah, berjalan setempat ataupun menaiki treadmill. Kalau lebih baik, kita boleh menaiki tangga di dalam rumah, itu pun dah bagus. Yang ke berapa? Yang keenam adalah kita mengawal stres kita. Sebab stres ni adalah salah satu faktor yang kronik terutamanya. Nanti kita tengok apa yang dikatakan stres yang kronik. Dia boleh menyebabkan sistem daya tahan kita akan menurun. Yang ini ada 3 benda yang akan berlaku, sama ada penyakit kronik seperti hypertension, kolesterol dan juga diabetes. Boleh menyebabkan jangkitan kuman dengan lebih mudah, terutama virus-virus yang ada dalam persekitaran kita, dan juga beberapa jenis kanser yang boleh develop dalam tubuh kita. Jadi kita kena kawal stres kita. Yang terakhir, mungkin kalau sebagai contoh kita dah tak ada selera makan, mungkin kita boleh ambil lah beberapa suplemen yang tertentu, yang diperlukan. Bukan kita beli sembarang saja. Kita tengok keperluan kita. Yang itu yang paling penting. Jangan ambil vitamin ke suplemen ke berdasarkan pandangan-pandangan orang, tetapi apa yang kita perlukan. Sebab tu bila nak ambil tu kena berbincang dengan ahli farmasi, mungkin berbincang dengan doktor yang faham apa yang saya perlukan. Sebab contoh orang tu dah ada hemoglobin dah 6, mungkin dia dah tak sesuai lagi ambil zat iron besi, zat besi, ataupun dia mengambil folic acid, dia memerlukan blood transfusion. Jadi kalau dia ambil suplemen begini, sudah tentu kesannya tidak nampak dengan lebih baik. Jadi sebab tu kena berbincang. Kalau pergi ke farmasi sebagai contoh, sebelum membeli tu tanya dengan ahli farmasi, jangan ambil bayar lepas tu balik makan rumah. Contoh yang begitulah, bincang dengan dia macam mana cara vitamin atau suplemen membantu, berapa lama kena makan, berapa dos yang sesuai, mungkin ada kesan sampingan, saya ada makan ubat ini, adakah interaction ke dan sebagainya. Jadi itulah 7 perkara yang mana kita nak menjadi sihat. Dan salah satu seperti mana saya beritahu tadi adalah kawal stres kita. Sebab tu stres ni amat penting bagi kita. Jadi kita lihat sikit kawan-kawan kita yang dah ada di sini. Azilna Abdullah, alhamdulillah, sampai 43 orang hari ni. Alhamdulillah. Ini dah masak ke belum? Masak untuk esok raya. Azibah Sazali, Zanaria Abdul Rahman, Siti Wan Mahani, Raina Fil Zahra. Waalaikumsalam. Saya menjawab sikitlah pertanyaan Siti Wan Mahani. Dia kata kalau beras perang Bali okey tak doktor? Ya, sebab bila kita ambil sebenarnya bila kita nak makan ni, kita kena tengok ada beberapa ciri lah. Pertama sekali, mestilah makanan yang kita ambil tu bernutrisi. Apa maksud dia? Maksud dia mengandung mikronutrien selain daripada makronutrien. Makronutrien senang je. Protein,
karbohidrat, lemak, tetapi mikronutrien, iaitu mesti ada tak ada vitamin, ada tak mineral, ada tak dia punya antioksidan. Itu sebagai contoh. Itu yang aspek pertama. Yang kedua, kita tengok dia punya glycemic index. Jangan terlalu tinggi. Kalau sebagai contoh beras putih tadi, glycemic index dia tinggi berbanding dengan beras rebus ataupun beras perang. Dan juga barley antara yang terbaik sebab glycemic index dia lebih kurang 20, lebih kurang begitulah. Tetapi bagi setengah orang mungkin tak sesuai kalau dia ada masalah gluten. Jadi orang yang ada gluten ni, barley tak boleh diambil. Jadi apa yang dia boleh diambil? Kena perbanyakkan sayur dalam makanan dia. Itulah contoh dia. Jadi bila kita nak mengambil tu, bukan kita tengok aspek kalori saja, nutrien, glycemic index, glycemic load lagi. Sekarang ada insulin index pula. Ada beberapa benda yang diperbahaskan dalam nutrition, dalam nutrien makanan tu. Sebab tu kita jangan tengok kalori saja, tetapi tengok benda-benda yang begini, barulah kita pakai. Sebab tu yang kita sebut sebagai makanan yang bernutrisi. Okey, kita sambung sikit tentang tajuk kita pada hari ini. Sebelum tu, tentang tajuk stres ni, apa yang perlu kita tahu tentang stres ialah stres ni boleh dibahagikan kepada dua. Jadi maksud dia bukan semua stres tak bagus. Ada yang kita panggil sebagai eustress. Eustress ni adalah merupakan stres yang baik bagi kita, yang memberikan tekanan pada seseorang agar menjadi orang yang lebih baik. Contohlah seorang pekerja mengalami stres untuk melakukan pekerjaan. Sudah tentu dia akan menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Sebab apa? Jika tidak, mungkin dia akan menangguhkan kerja. Contoh je, itu yang eustress. Yang kedua kita panggil distress. Distress ini adalah stres yang buruk yang mana menyebabkan akhirnya gangguan mental, menjadikan dia menjadi sakit. Ini disebabkan oleh cabaran yang diterima. Cabaran yang diterima ni di luar kemampuan dia. Contohnya seorang pekerja am lah kan, gaji mungkin RM1,000, RM2,000, diminta bayar hutang RM100,000 dalam masa 3 hari. Tentu dia stres sebab mana nak cari duit tu, gaji baru RM1,000, nak kena cari RM100,000 sebagai contoh. Sebab tu nak membezakan antara eustress dengan distress adalah kemampuan kita. Sebab tu kalau kita tak nak stres, kita tanya kemampuan kita sebelum kita melakukan satu pekerjaan. Kita ditawarkan satu pekerjaan kan, kita fikir boleh tak aku buat benda ni. Kalau kita boleh buat tu, ataupun kita mungkin boleh adjust sikit, yang itu bagus, eustress. Kalau kita rasa macam tak mampu nak buat kan, sebab contoh awak kena kerja 1 minggu tiap-tiap hari 12 jam. Awak fikir, kita rasa ini tak boleh ni. Jangan ambil sebab dia akan menyebabkan kita stres. Dan distress ni kadang-kadang juga disebut sebagai stres. Jadi kalau kita sebut stres ni bukan maksud eustress. Stres ni maksud kita panggil distress. Yang inilah yang menyebabkan apabila terdapatnya stres yang melampau, tubuh kita akan bertindak balas yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Maksud dia apa? Hormon stres banyak dikeluarkan. Hormon apa? Adrenalin, kortisol. Yang adrenalin dan kortisol ni sebagai contoh, dia akan menyebabkan debaran jantung, degupan jantung menjadi laju. Sebab tu kalau kita nak tahu sama ada kita ada stres ke tak stres, kita cuba tengok nadi kita. Kalau lebih daripada 100 tinggi saja, tak pernah turun-turun, berkemungkinan kita sedang mengalami stres. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan darah dia mungkin akan naik sikit. Bagi orang yang tak ada tekanan darah, dia akan mencapai borderline 140-90. Tetapi orang yang ada tekanan darah tinggi, mungkin dia akan naik sampai 160, 180, bawah mungkin 140, 160, sehingga kadang-kadang dia sakit kepala, kadang-kadang dia sampai mendapat stroke dan juga mendapat serangan sakit jantung. Yang itu yang bahayanya apabila ada hormon stres, iaitu adrenalin dan kortisol. Kortisol ni juga bersama dengan satu lagi hormon yang kita panggil glukagon. Dia akan menghasilkan lebih banyak gula dalam darah. Dia akan menghasilkan lebih banyak kolesterol, lemak dalam darah kita supaya digunakan sebagai tenaga untuk sama ada kita zaman dulu kalau kita sebagai contoh masuk ke hutan, kita seorang petani, kita sedang tengah mencangkul dan sebagainya, tiba-tiba datang pula harimau kan. Pada masa itulah kita ada stres, sama ada kita nak lari ke kita nak lawan. Kalau dia jauh mungkin kita boleh lari, tetapi kalau dah dekat tu terpaksa kita lawan. Jadi untuk mendapatkan tenaga untuk lari atau lawan ni, selalu tubuh kita ni memang Allah dah programkan. Bila stres saja, semua akan naik. Gula akan naik, kolesterol akan naik, lemak akan naik untuk memberikan tenaga.
Tetapi selepas saja sebab contoh kita dah lari balik rumah selamat, dia akan merendah, gula akan menjadi rendah balik dan sebagainya. Tetapi masalahnya apabila kita mengalami stres yang kronik sepanjang masa, dari pagi sampai ke malam, berhari-hari, berminggu-minggu, tak sudah-sudah, stres yang memanjang, ini yang akhirnya menyebabkan kita mendapat diabetes, kita mendapatkan hyperkolesterol, hypertension, dan akhirnya menyebabkan serangan sakit jantung dan mungkin masalah stroke. Jadi sebab tu bahayanya apabila kita ada stres yang begini. Okay, kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin bersama dengan kita. Saya minta maaf kalau saya tak membaca, mungkin orang cakap tu terlepas pandang, saya minta maaf. Azrina Abdullah, Azibah Sazali, Zanaria Abdul Rahman, Siti Mahani, Siti Wan Mahani, tadi yang bertanya tadi, Ra'inah Firzahra, Maznirah Mamat, Fidah Rafidah, Maznirah Mamat, okey, Azian Abdullah, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Amili Rozi, terima kasih berkongsi. Syah Natasha, selamat Hari Raya Aidil Adha. Afzan Muhammad, Waalaikumsalam. Syafiza, bila terlalu banyak input masuk ke dalam otak saya kadang-kala saya menjadi pening, berpusing sebab stres ke doktor. Ya, mungkin stres. Terlalu banyak benda. Sebab tu antara cara untuk mengurangkan stres ni, kita ada satu benda yang kita kena buat, iaitu kita berani bercakap tidak. Kadang-kadang kan orang offer kan, kau boleh tak tolong aku kan kerja malam ni, aku tak boleh lah, aku ada anak. Kalau kita tak mampu, kita kena cakap tidak. Kita tak boleh macam kesian, tak apalah, bolehlah saya buat. Dia akan menyebabkan stres, menyebabkan stres. Kalau kita tak mampu, cakap tak boleh je. Kalau tak, memang dia akan memberikan kita kesan stres tu. Nabila, Huda, Murad, selamat Hari Raya Aidil Adha Doktor. Terima kasih kerana bersama. Surya Ali, terima kasih kerana berkongsi. Rohani Hitam, Assalamualaikum Doktor, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Maznira, stres ni boleh menyebabkan masalah angin ke? Okey. Angin ni sebenarnya dia kena faham perubatan Melayu lama kuno dengan perubatan moden. Kalau perubatan moden kita ambil istilah angin, dia tak ada. Macam dia dah tak, orang cakap tu tak relevan. Tapi kalau perubatan Melayu kuno, angin ni merujuk kepada sakit-sakit badan, sakit sendi, perut rasa tak selesa, rasa pening, sakit kepala. Yang ini merujuk kepada angin. Kalau kita compare dengan perubatan moden, tentu kita anggap benda ni satu benda yang mitos kan. Tetapi memang berlaku. Dalam perubatan moden, kita sebut sebagai keradangan. Sakit sendi, sakit tubuh, sakit kepala, itu tanda-tanda keradangan. Jadi kadang-kadang pun doktor yang mungkin tak ada pengalaman, dia merasa dia pun tak tahu apa maksud keradangan. Sebab tu kena faham, keradangan tu kalau istilah yang lama adalah angin. Jadi rasa sakit badan, sakit sendi, sakit kepala, sakit pening, itu tanda-tanda mungkin keradangan dalam tubuh kita dah semakin tinggi. Dia bila-bila masa dia boleh menyebabkan masalah-masalah yang lebih signifikan. Kadang-kadang sampai yang ada kena gaut, yang kadang ada sampai masalah gastritis, ada yang masalah sampai vertigo. Ini semua adalah masalah-masalah keradangan. Saya harap dapat menjawab masalah Puan Aziz ya. Helmi Lok, Waalaikumsalam, terima kasih. Songkok Sengit, Waalaikumsalam. Okey, Syafiza, ada masa yang saya tak rasa saya stres, tetapi tiba-tiba jadi hyperventilation. Bila tu tanya saya stres ke, saya tak rasa saya stres. Betul. Ramai orang macam itu, dia tak rasa dia stres. Orang stres ni kadang-kadang dia tak rasa dia stres. Nanti kita tengok apa dia tanda-tanda. Kalau boleh kita kongsikan sekarang, tanda-tanda stres. So tanda-tanda stres ni dia melibatkan 3 perkara. Pertama sekali fizikal. Fizikal ni sebab contoh degupan jantung dia menjadi laju lebih daripada 100. Cuba kita rasa nadi kita berapa ni? Dalam seminit berapa? Kalau dia laju dan tak turun-turun, itu yang bahaya. Kalau sesekali dia naik lebih dari 100, kemudian dia turun balik, yang itu normal. Kadang kita berlari, kadang-kadang kita stres sikit, kita terkejut, kita naik tangga dia akan naik.
kemudian dia turun balik itu normal. Tetapi kalau lebih daripada 100, dia tak turun-turun, elok buat pemeriksaan doktor, mungkin ada masalah hyperthyroid ataupun mungkin stres. Stres ni yang kadang kita tak rasa. Tekanan darah yang meningkat. Ni biasalah, ada seorang tua tu, saya masih ingat lagi, dia mengadu memang tekanan dia naik bila dia stres sampai 180, bawah 140, sampai kena pergi hospital, pening kepala. Doktor pun bagi ubat rehat je, bagi ubat muntah sebab dia rasa muntah, mungkin sakit kepala, bagi ubat sakit kepala, ubat tahan sakit dan sebagainya. Lepas tu balik rumah, tidur, dapat tidur, yang penting dapat tidur, dapat rehat, tekanan darah akan turun balik. Ini biasa setengah orang, terutama wanita-wanita yang dah berusia. Kemudian rasa sakit belakang, sakit leher, ni biasa ni, orang stres kadang-kadang dia rasa sakit belakang, sakit leher, rasa pening kepala. Tetapi ada orang yang tak rasa. Itu yang membezakan dia. Kemudian tanda-tanda pada mental, dia rasa tertekan. Dia rasa tertekan ni rasa macam tak boleh nak pergi, nak kerja pun macam tak boleh nak pergi. Fikiran bercelaru, macam tak ada jalan buntu, tak ada jalan keluar. Dia masalah ada buntu, dia dah macam satu ke hujung, dia dah tak boleh pergi mana dah. Kata dia inilah, dah tak boleh pergi mana tu lah. Sebab tu setengah orang tu dia ada suicidal thought. Maksud dia rasa nak bunuh diri sebab dia rasa dia dah masalah ni dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Kemudian lemah daya ingatan. Kadang-kadang sampai seorang tu dia dah tak ingat benda-benda yang biasa. Sebagai contoh, dah makan belum tadi? Dah makan belum? Awak dah makan ubat tadi dah? Dia pun dah tak ingat dah dia makan ubat ke tak makan ubat. Tu kan ada sampai overdose. Tadi dah makan, dia ingat dia belum makan, dia makan lagi. Bahaya. Lepas tu dia tak respon pada sesuatu yang melucukan. Kalau kawan-kawan buat joke ke kan, dia muka dono. Orang Johor cakap muka dono, tak tahu gini je. Orang lain semua dah ketawa berdekat-dekat, nanti orang semua dah habis ketawa, baru dia dia lambat respon kan. Itu tanda-tanda mungkin mental dia terganggu. Atau setengah langsung dia tak tahu. Dia rasa kadang-kadang malah dia rasa apa? Dia rasa joke tu macam menghina dia pula. Itu tanda-tanda ada masalah. Itu mental. Emosi pula. Emosi macam mana orang yang stres ni? Kadang-kadang kita tak perasan, kita mudah marah. Benda-benda yang kecil, benda-benda yang orang cakap remeh, temeh. Kadang-kadang sebagai contoh lah kan, kita tengok tiba-tiba adalah stokin bawah katil kan, kita dah start barang dah. Padahal betul kecil je, kita ambil letak kat tepi je lah, tak dalam bakul untuk basuh, tapi kita rasa tak boleh. Orang cakap the last straw tu, dah itu sikit pun dah kita dah terbakar. Kemudian kita mungkin rasa sangat kecewa, kita rasa macam kita ni tak berguna, kita ni tak ada apa, kita ni orang lain semua bagus. Sebab tu orang macam ni jangan sangat tengok Facebook atau Instagram kan. Setengah orang tu dia menunjukkan dia punya kekayaan, kebahagiaan, lawatan ke overseas dan sebagainya, anak ramai. Orang macam ni janganlah tengok. Sebab dia mungkin dia akan rasa macam dia tak berguna, dia macam worthless, dia tak ada rasa dia tak ada apa-apa dalam hidup dia. Tanda-tanda lain, dia selalu merungut. Merungut maksud dia, kalau kat jalan raya dalam kereta tu kadang-kadang dia merungut lah. Tengok orang tu tak pakai helmet. Tengok orang tu tak pakai tali penggeledah. Tengok orang tu, semua orang tak betul. Dia seorang yang betul. Itu tanda-tanda emosi dia terganggu. Ataupun dia rasa terlalu takut. Takut sangat dia. Benda-benda yang orang cakap tu ataupun takut atau berfikiran negatif lah. Maksud dia tak mau. Semua dia tak mau. Dan mungkin juga dia mudah sentap. Mudah sentap tu maksud dia orang tegur sikit pun dia rasa macam orang ni mempermainkan dia, menghinakan dia. Benda-benda kecil tengok dalam Facebook pun dia sentap. Padahal orang tak bercakap tentang dia pun. Tetapi bila dia baca dia rasa macam terasa pada dia pula. Dia balas kan. Lepas tu balasan yang diberikan lah tu sampai orang cakap tu keterlaluan. Sebab tu orang yang sentap ni dia ada dua ciri. Pertama sekali, benda yang kecil dia terasa, lepas tu cara dia membalas tu berlebih-lebihan. Itu tanda dia sentap tu, dia selalunya mengalami masalah stres. Jadi tuan-tuan perempuan mungkin kita tak rasa kita stres. Doktor cakap awak stres ke? Saya tak stres, tapi anak dah nampak dah mak saya ni cepat marah je, ataupun bapak saya ni dah naik baran sebagai contoh. Itu dah tanda kita ada stres. Okey, kita tengok Nah Hassan, selamat hari raya, selamat hari raya Hassan Azibah. Saya ada OA, OA ke? Osteoarthritis. Ni doktor, okey. Osteoarthritis tu bukan keradangan, sebahagian lah daripada keradangan, tetapi selalunya macam
Yang itu disebabkan oleh dia punya, kita panggil dia apa, tulang rawan dia kan. Tulang rawan dia dah semakin menipis. Yang itu menyebabkan osteoarthritis. Helmi Lob Kande, doktor, adakah kembung perut dikaitkan dengan stres? Kembung perut mungkin, gastritis nanti kita akan sebut, penyakit-penyakit yang cakap tu bersama dengan stres. Hamimi Zulkifli, orang yang ada GERD, anxiety boleh jadi darah tinggi ke dok? Jika pembetulan anxiety tekanan darah akan normal. Ya, orang yang ada anxiety anxiety ni kenapa? Anxiety maksud dia mengalami kerisauan yang berterusan selalu saja ada trigger. Maksud dia trigger ni yang akan menyebabkan panic attack. So kita ada anxiety disorder yang mana kita akan merasa selalu risau, takut, tak secure Lepas tu tiba-tiba dia datang. Yang ini kita sebut sebagai panic attack. So bila ada panic attack tu memang kadang-kadang tekanan darah dia akan naik, lepas tu degupan jantung dia akan semakin tinggi. Ini bukan stres sebenarnya, dia ada masalah lain. Stres ni untuk orang yang biasa, orang yang normal, tiba-tiba ada masalah sama ada masalah tu acute. Masalah tu untuk berapa minit je. Sebab contohlah, di tengah jalan raya contoh, tiba-tiba dia dah tak bawa lesen, tak bawa IC, tak bawa wallet, tiba-tiba ada sekatan jalan raya. Dia pun rasa macam, alamak kan. Itu tanda stres. Tapi stres sekejap je. Tapi orang yang mengalami chronic stress, apa maksud chronic stress? Ialah dia pertama sekali, dia tak tahu bila masalah ini akan berakhir. Dia mengalami chronic stress. Sebab contoh, dia menghadapi bankrupt, diistilahkan bankrupt. Jadi dia fikir macam mana, aku nak survive, contohlah dengan duit tak ada. Dia tak tahu dah berapa lama benda ni akan berlaku. Ataupun dia mengalami sebagai contoh menjadi pelarian, negara menjadi huru-hara, dia jadi pelarian, pengarian Bangladesh sebagai contoh kan. Dia tak tahu pengarian Bangladesh, pengarian Rohingya kan. Dia tak tahu bila dia akan berakhir. Yang ini akan menyebabkan chronic stress. Makan tak cukup, tidur tak cukup, rehat tak cukup. Yang ini akan menjadi chronic stress. Tapi untuk anxiety tu dia memang ada masalah sendiri. Kecelaruan fikiran, yang itu dia berbeza. Yang sesekali datang panic attack ni menyebabkan dia degupan jantung laju, tekanan darah laju, lepas tu dia mungkin ada GERD, lepas tu dia rasa macam nak pitam, dia rasa macam nak mati. Saya cakap terang lah. Lepas tu tenaga menjadi lemah, kepala menjadi sakit, tak larat dan sebagainya. Setengah orang itu, yang itu kita panggil dia anxiety disorder dan disebabkan oleh panic attack. Yang itu berbeza lah. Kita tengok seterusnya, Yuno, Waalaikumsalam. Miza Awang Yahya, Waalaikumsalam. Nur Suhaila, Waalaikumsalam. Maznira, Muhammad, doktor, saya untuk masalah keradangan disebabkan oleh angin kan, macam mana kita nak rawat selain daripada kita jaga pemakanan, elakkan makanan yang berangin. Paling teruk yang saya pernah rasa sakit kepala, mata berair, mengalir sendiri. Yang ini keradangan ni sebenarnya perempuan dia bukan masalah makanan berangin saja. Yang ini disebabkan oleh inflammation ataupun keradangan. So kita mencadangkan makan makanan anti-inflammation atau anti keradangan. Dia ada diet dia sendiri. Maksud dia sebagai contoh itulah kita cuba mengelakkan crab tu. Carbonated drinks tu, air gas, makanan berproses, lepas tu banyak color yang orang cakap tu color yang artificial kuih-kuih ada macam-macam color tu, kalau bukan color yang natural tu dia mungkin tak sesuai, ada perasa, pewarna, pengawet lepas tu kita tukarlah pemakanan yang lebih natural, sayur-sayuran banyak buah-buahan, tukar nasi sebagai contoh, ambillah makanan-makanan yang elakkan processed food. Yang itu dia ada diet dia sendiri, barulah perlahan dia ambil vitamin. Kalau tak cukup dalam makanan, ambil vitamin, contoh vitamin C, vitamin D, vitamin E, yang itu anti-inflammatory vitamin yang bagus untuk kita. Bukan setakat tak makan makanan-makanan yang berangin. Makanan berangin ni saya faham. Kebanyakan makanan yang berangin ni yang berada di bawah tanah. Ubi, kentang, keledek, kadang labu, kadang pulut. Tetapi tak cukup itu je. Banyak lagi yang kena buat tu.
Julia Majid, Assalamualaikum doktor. Saya bila rasa nak stres, kepala belakang terus rasa sakit. Kadang tahan marah pun sakit kepala. Saya ada anxiety. Hari ini saya dapat rasa tangan kiri saya macam lemah. Apakah tanda-tanda itu semua? Itu mungkin tanda stres. Untuk orang macam gini, saya cadangkan pertama sekali buatlah pemeriksaan. Pemeriksaan kesihatan, mungkin ambil darah dan sebagainya, buat ECG kalau dia ada sakit dada dan sebagainya. Kalau tak ada, kemungkinan yang kita sebut ni sebagai stres ataupun mungkin dia ada anxiety disorder. Anxiety disorder ni tuan-tuan, dia punya rasa tu sensitif kepada sakit tu berlebihan. Kalau sebab contoh, setengah orang tu ada gastrik, dia boleh tahan je. Tapi untuk orang yang ada anxiety ni, rasa sedikit saja, dia dah rasa macam menggelabar, dia rasa macam apa yang berlaku ni, contoh kan. Sebab tu orang yang ada anxiety disorder ni, saya nasihatkanlah kalau nak makan contoh durian jangan banyak-banyak, sebab bila durian ni banyak makan dia menyebabkan berangin kat perut. Bila berangin kat perut, orang yang ada anxiety disorder dia akan rasa macam dia rasa tak boleh menafas lah, rasa macam ada GERD lah, lepas tu rasa macam pelbagai perasaan. Sebab tu kalau nak makan durian jangan banyak-banyak, 1-2 ulas rasa dah cukup. Kalau tak tuan-tuan akan menghadapi masalah ni. Raja orang lain ni, Raja Omar, ramai pelanggan saya bila diagnose stres tapi katanya tak ada stres. Semoga kita semua alert dengan stres kadang-kadang tak sedar. Betul. Sebab kita kadang tak rasa tapi orang dah tengok dah tahu dah. Dengan muka kita kan tak pernah senyum, muka berkerut, datang ke kedai kita contoh atau datang jumpa kita muka berkerut, kita tanya khabar, kita buat joke sikit kan, kita senyum-senyum kat dia, dia pun buat muka keras je, itu dah tanda stres tu sebenarnya. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Bin Muhammad, Waalaikumsalam. Ya Suria, betul seperti yang saya cakap, cepat lesu, cepat marah, sakit kepala, itu tanda stres tu. Ataupun mungkin ada keradangan dalam tu. Hairati, Waalaikumsalam. Hanum Fiza, hyperventilation, situasi bagaimana ya dok? Hyperventilation ni sebab orang yang ada anxiety ataupun panic attack tu. Bila dia panic attack, kadang-kadang dia akan menyebabkan pernafasan dia laju. Bila pernafasan laju, yang ini kita sebut sebagai hyperventilation, menyebabkan kadar oksigen dalam darah kita terlalu tinggi. Sebab dalam darah kita kena seimbang walaupun kita perlukan oksigen, tetapi kita memerlukan sedikit karbon dioksida. Dia perlu seimbang. Kalau terlalu banyak oksigen menyebabkan kita akan mengalami contracture ataupun kita punya pengecutan otot-otot tangan. Tangan dah berkecut ni gini kan. Tak boleh nak buka sebab kita orang cakap terlalu stres dan sebagainya, ataupun mungkin terlalu anxiety. Sebab tu kalau ke klinik selalu kita akan bagi beg plastik letak kat mulut supaya dia bernafas. Jadi karbon dioksida yang dikeluarkan tu dia akan tarik balik ke dalam sistem dalam tubuh dia, menjaga keadaan seimbang. Tetapi agak sukar juga sebab orang yang ada masalah ni kadang-kadang dia orang cakap tak kooperatif, kadang-kadang tak kooperatif. Sebab tu dia ambil masa tu. Kalau nak itu pun ambil masa yang lama. Sebab tu kadang-kadang susah juga tu untuk yang ada panic disorder sebab tu saya mencadangkan kalau rawatan kat klinik lah, selalunya saya tak mencadangkan ramai orang ada. Kalau nak temankan seorang je. Jangan ramai-ramai. Bila ramai dia lagi rasa macam anxiety tu lagi kuat. Jadi bila dah tinggal seorang jadi peneman, rehat sekejap setengah jam, lama-lama benda tu hilang. Itu dah disebabkan oleh hyperventilation, disebabkan oleh anxiety lah ataupun panic attack Okey, anxiety disorder boleh sembuh ke? Boleh insya-Allah kalau dia ada cara dia. Selalu kita gunakan teknik kita panggil dalam counselling BCT, behavior cognitive therapy ataupun apa lagi CBT, cognitive behavior therapy. Cara kita berfikir, kita betulkan cara dia berfikir. Sebab orang yang anxiety ni selalunya ni dah lebih daripada stres ni. Orang anxiety selalunya dia akan berfikiran yang luar logik. Itu pertama. Yang kedua, dia punya respon pun keterlaluan. Maksud dia sebagai contoh macam saya selalu beri contoh lah. Apabila hujan lebat dia ingat dah banjir. Ni kalau banjir ni macam mana ni kan. Belum apa-apa lagi dah banjir. Baru hujan lebat 1 jam contoh lah kan. Lepas tu dia fikir lepas ni macam mana nak kena panggil bomba ke panggil polis ni kan. Ataupun untuk dapatkan bot ke sampan ke supaya ready dia boleh. Itu macam-macam lah. Sebab tu bila kita buat CBT tu kita berfikir dengan lebih baik. Berfikir. Kalau kena
panic attack tu kita ajar cara bernafas, breathing exercise atau breathing teknik. Tetapi kalau untuk anxiety ni kita ajar berfikir dengan lebih baik. Cuma kita fikir balik, adakah masa hujan bersekejap ni boleh menyebabkan banjir? Kan, adakah kita perlu nak memanggil sebagai contoh bomba untuk datang? Jadi kita diajar supaya berfikir dengan lebih logik, dengan lebih rasional. InsyaAllah kalau betul-betul buat, dia boleh okey. Ahmad Muhammad, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Julia Majid, terima kasih. Selamat Hari Raya. Norli Lawati Muhammad, terima kasih berkongsi. Riza Awang Abdullah, Doktor nak tanya, adakah stres memberi kesan terhadap pengidap kanser? Contoh kanser usus. Ya. Stres ni seperti mana yang saya beritahu, dia akan menyebabkan sistem daya tahan kita akan menurun. Itu yang pertama. Dia boleh menyebabkan pertama sekali adalah penyakit kronik. Penyakit kronik boleh datang. Lepas tu bila sistem daya tahan rendah, dia boleh menyebabkan virus infection. Maksudnya jangkitan virus, jangkitan kuman yang biasanya dia tak boleh kena pada kita sebab daya tahan kita yang kuat. Yang ketiga, dia boleh menyebabkan merangsangkan pertumbuhan kanser-kanser yang tertentu. Yang selalu yang kita bincangkan, pembacaan saya dalam jurnal, terutamanya kanser payudara contoh. Sebab tu kalau kita tengok dia ada satu study yang saya baca, dia kata ramai orang sekarang ni, wanita umur 30-an lagi, muda lagi, 30-an yang kena kanser breast ni disebabkan oleh terlalu stres. Maksudnya tak cukup tidur, kena jaga anak 2-3 orang, lepas tu ada pula mungkin mak ayah dia sakit, lepas tu terpaksa bekerja. Jadi banyak sangat benda yang dipikirkan yang itu akhirnya boleh menyebabkan pertumbuhan kanser-kanser tertentu. Jadi cuba kita lihat sebelum kita menghabiskannya, kita lihat 5 kesan stres terhadap kesihatan. Pertama sekali ialah stres ni akan menyebabkan suka mengawal penyakit kronik. Seperti yang saya cakap tadi, diabetes, hypertension, hyperkolesterol. Yang ini kerana stres ni, macam saya cakap tadi, dia akan mengeluarkan lebih banyak hormon stres, adrenalin, kortisol, glukagon, yang akhirnya menyebabkan gula bertambah tinggi, kolesterol bertambah tinggi, tekanan darah bertambah tinggi. Jadi makan ubat pun dia masih tinggi. Jadi bagi mereka yang sebagai contoh, dia tengok gula dia tak pernah turun, tekanan darah pun tak pernah turun walaupun dah makan ubat, kolesterol pun tak turun, dah makan statin sebagai contoh. Cuba tengok tahap stres kita. Mungkin dia akan membantu. Bila kita jaga stres kita, mungkin penyakit-penyakit ini akan dapat dikawal dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh menyebabkan serangan sakit jantung dan serangan angin ahmar atau stroke. Sebab apa? Sebab kombinasi diabetes, hypertension, hyperkolesterol, yang ini yang akan menyebabkan risiko mendapat serangan sakit jantung dan serangan stroke ni amat tinggi. Sebab saluran darah akan menjadi tersumbat ataupun darah itu boleh menjadi pekat dan menyebabkan beku. Boleh menjadi stroke. Yang ketiga, yang ini menyebabkan masalah insomnia. Apa maksud insomnia? Maksud dia, insomnia ni ialah apabila kita nak memulakan tidur tu dia mengambil masa. Berapa lama kita nak tidur? Selalunya orang yang biasa-biasanya bila dia letak kepala di atas bantal, dia ambil masa maksimum 30 minit. Lebih daripada 30 minit tu, maksud dia memang ada masalah lah tu. Selalunya kita letak pun sekejap dah tidur. Bagi setengah orang, 30 minit masih lagi tak boleh nak tidur. Masih lagi fikiran dia terawang-awang, terlalu memikir dan sebagainya. Yang itu yang kita tengok sebagai insomnia. Ataupun dia mudah bangun. Dia mudah bangun, mudah terjaga, sejap terjaga kan. Lepas tu bila dah terjaga, susah nak tidur balik. Nak tidur ambil masa lebih daripada 30 minit. Ada setengah tu saya masih ingat lagi, dia terpaksa bangun. Bukan terpaksa bangun, terbangun. Dah lah susah nak tidur. Bangun dah tu pukul 3 pagi. Lepas tu sampai pukul 5, 6 pagi dia tak boleh nak tidur. Nanti dah orang cakap tu dah pukul 10 tempat kerja ke. Kalau dia tak bekerja boleh tahan lagi. Dia boleh tidur sekejap. Tapi kalau dia bekerja, sudah tentu dia akan mengganggu produktiviti. Itu yang nombor 3. Yang keempat, mudah dijangkiti kuman. Saya sebut tadi sebab apa? Sebab semua tenaga kita ni, kita fokus kepada fenomena fight and flight, fight or flight, yang mana sama ada kita nak lawan atau kita nak lari dalam situasi zaman dululah apabila ada stres, dalam acute stress. Tetapi dalam chronic stress ni benda tu menyebabkan gula naik, tinggi naik, dia akan pergi ke mana? Ke bahagian-bahagian anggota-anggota untuk kita lawan ataupun kita lari. Jadi tenaga
yang digunakan untuk sistem pertahanan diri ni dah semakin kurang, dan itu menyebabkan sistem daya tahan kita menjadi lebih rendah dan mudah dapat menyakitkan kuman, sama ada virus, bakteria atau mungkin parasit. Yang kelima yang selalu berlaku adalah gastritis ataupun luka dalam perut yang kita sebut sebagai gastric ulcer. Orang yang stres ni, problem dia pengeluaran asid terlalu banyak dalam perut. Itu yang menyebabkan dia gastritis dan akhirnya menjadi luka dan akhirnya boleh menyebabkan pendarahan. Terutama dah dia stres. Lepas tu dia makan ubat tahan sakit pula tu, ambil pula steroid. Ini memang masalah lah ni. Kita bimbang dia akan muntah darah. Ataupun dia mungkin berak darah yang kita sebut sebagai melina. Najis menjadi hitam, pekat macam tar. Itu tanda-tanda ada pendarahan dekat usus besar. Okey, kita tengok kawan-kawan kita yang lain. Ahmad Muhammad, betul. Itu yang pernah jadi dekat saya, solution dia bagi plastik bag. Tuan itu apa kita panggil hyperventilation. Diana Kaha, time panic kalau cek oksigen dalam darah tu taklah tinggi 95-96 doktor, macam mana tu? Memang dia akan ada sebab bukan masalah oksigen, ventilation ni oxygen saturation. Macam mana ni panik? Kalau panik saja tak ada masalah. Yang menjadi masalah hyperventilation. Saya rephrase balik. Yang menjadi sampai saturation tinggi tu mungkin hyperventilation. Kerana kita tengok tambah 100%. Hyperventilation, bukan attack, panic attack. Panic attack tu tak ada apa-apa, dia cuma rasa macam sikit ventilation macam. Tetapi kalau hyperventilation dia memang laju dalam jangka masa yang panjang. Itu menyebabkan wash out karbon dioksida, wash out. Yang ini menyebabkan bahaya juga situ. Bahaya bukan bahaya sangat lah, menyebabkan contraction pada tangan dan sebagainya. Yang itu yang menyebabkan dia tak selesa, menyebabkan dia lebih anxiety dan masalah makin menjadi teruk. Pada rehat, dia akan pelan-pelan, dia akan hilang. Maznira Mama, doktor saya pernah ambil olive oil dengan cinnamon powder olive oil. Saya memang ada migraine. Setiap bulan memang alami tu waktu period. Doktor sarankan produk olive yang sesuai untuk saya. Olive oil tu ambillah olive pun dah cukup dah. Minum air banyak ya, spesifikasi dia ada 7 cara tu kan. Kena buat 7 tu. Jangan ambil minyak zaitun je. Lepas tu stres tak jaga, makanan pun bercampur-campur, gula banyak, lepas tu tak buat exercise, badan obes. Tu dah susah lah tu. Dia kena 7 tu. Tu gaya hidup sihat, insya-Allah dia akan okey. Dina Kaha, hari ni saya tengah stres, pening, melayang-layang rasanya. Mak tak sihat, COVID kat luar membimbangkan. Ini anxiety disorder ni. Azian Abdullah, kalau orang tu datang kerja tak ada senyum, selalu marah dan sentiasa cari kesalahan staf bawahan. Susah tolak ansur dengan staf disebabkan stres. Mungkin disebabkan stres dia. Mungkin dia ada masalah. Yelah, ada orang sakit dekat rumah yang terpaksa dipikir dan sebagainya. Mungkin dia ada masalah. Nurul Huda Azizi, Assalamualaikum doktor. Adakah migraine disebabkan stres? Boleh tak kalau kita tak makan ubat migraine? Migraine ni sebenarnya ada sakit kepala. Dia sama ada classical atau non-classical. Classical selalunya di bahagian belakang ni kan, kanan dan kiri. Sebab saya pun masa student pun biasa dapat migraine ni sebab kita lah pemakanan tak jaga, tak cukup tidur, lepas tu kita stres dengan kerja-kerja menghafal yang terlalu banyak dan akhirnya dapat migraine. Migraine yang selalu rasa ni ke sebelah kanan ni kita ada temporal, sebelah kanan kiri ni kita sebut temporal. Temporal artery ni dia berdenyut-denyut gini. Saya memang rasa dia kalau migraine tu macam nak pecah kepala. Jadi selalunya makan painkiller, tidur bilik gelap, dia akan okey. Kalau tak, saya pernah dulu sampai muntah, sampai tak larat, kawan pergi hantar ke kecemasan, tapi tak buat apa pun, dia suruh balik rumah rehat je. Jadi balik rumah tidur sekejap, 2-3 jam, bila bangun dah hilang tu serta-merta. Rasa macam happy sangat, macam rasa sihat sangat. Sebab apa? Sebab itulah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak makan painkiller, ubat migraine tu okey, biar dia minum air kosong, yang penting tidur. Kalau saya cadangkan at least Panadol lah. Panadol sebiji, air kosong, tidur. Kalau tak nak Panadol, air kosong, cuba tidur. Bangun tu insyaAllah dia ada perbezaan sikit. Seterusnya, Nur Hana,
Saya kerap sakit kepala tapi bila jumpa doktor BP normal, jantung sentiasa laju. Ini mungkin migrain. Migrain ni sebenarnya tuan-tuan selalunya yang saya belajar, migrain ni dia dah adalah profesor saya selalu beritahu bahawa migrain ni adalah diagnosis of exclusion. Maksudnya kita dah check dah tekanan darah normal, tak ada penyakit lain yang melibatkan sakit kepala, telinga, mata, hidung, tekak semua okey. Tapi masih sakit kepala. Rasa kepala pula tu berdenyut-denyut. Very classical migraine. Yang ni yang kita sebut sebagai migraine. Sebab migraine ni dia tak ada orang cakap investigation yang tertentu. Ambil darah ke check, oh awak migraine berdasarkan laporan darah ni awak migraine. Bukan dia. Dia selalunya kita panggil diagnosis of exclusion. Maksudnya kita dah check benda lain tak ada dan kebetulan kita punya simptom tu sangat klasikal. Yang itu kita sebut sebagai migraine. Okey, kita tengok Al-Fai Al-Aini. Bila nak cek tekanan darah je saya jadi berdebar-debar, adakah itu panik? Yang ini berdebar-debar ni mungkin panik lah. Selalunya kalau dia meningkat apabila kita pergi ke hospital, yang itu kita sebut sebagai white collar hypertension. Kalau pesakit tu kita sebut white collar hypertensive. Dia sebenarnya tak perlukan ubat. Sebab apa? Sebab dia setengah orang tu memang dia berada kat hospital, dekat klinik, jumpa doktor, jumpa nurse, jumpa MA, memang tekanan dia akan tinggi. Tapi balik rumah, dia akan normal. Jadi buat apa makan ubat? Jadi elakkanlah kalau tak perlu pergi ke hospital kan. Sebab dia tekanan darah dia akan naik. Terutama apabila dia dah ulur tangan tu, dah start dah. Yang ini kita panggil dia white collar hypertensive atau bipolar hypertension. Yang ni tak perlu ubat sebenarnya. Jadi dia kebanyakan masa dia normal. Jumpa orang macam ni dia akan naik. Jadi pada saya memang tak perlu ubat. Tak perlu ubat. Macam kita hari ni kan. Contoh kita jumpa harimau kan. Tekanan darah kita naik tak? Naik, memang akan naik. Kita berdebar, yes, berdebar. Tapi bila kita balik rumah, kita tak rasa apa-apa lagi. Macam itulah. Sebab tu tak perlu makan ubat sebab dia normal kan. Kemudian saya tengok lagi Syafika. Normal ke doktor kalau waktu pregnant jantung selalu laju, cek oximeter, oksigen okey, tapi denyutan jantung selalu atas 100. Memang puan kena faham bila wanita antara yang menyebabkan tekanan darah degupan jantung tinggi tu ialah pertama sekali pregnancy ataupun kehamilan. Sebab darah kena laju masuk ke dalam uri untuk pergi ke anak. Jadi sebab tu dia memang akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia laju apabila kita ada demam. Orang demam ni selalunya memang dia punya blood pressure dia akan tinggi sikit. Yang ketiga, masalah thyroid, hyperthyroidism. Dia tak pernah turun pun kadang. Batas 100 je. Yang keempat, lepas exercise, itu memang tinggi tapi dia akan turun balik. Yang kelima, kemungkinan orang tu mungkin orang tu mengalami kerisauan, stres selalunya yang saya cakap tadi. Dia akan tinggi saja. Jadi itulah kalau hamil tu jangan risau, nanti selalunya lepas hamil, lepas melahirkan anak dia akan turun balik kepada normal. Syed Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dengan berbekam boleh kurangkan migrain kepala yang sangatan? Boleh cuba. Saya tidak melegah dan saya pun tidak memberi cadangan yang boleh cuba. Kalau rasa hilang, insyaAllah. Tapi pastikanlah tekanan darah tu normal, sebab bukan disebabkan oleh diabetes, bukan disebabkan oleh kolesterol. Kemungkinan masalah kita migrain ni, cuba bekam. Bekam pun ada cara kan, tak semua tempat kita boleh bekam. Dan kalau boleh ikutlah sunnah hari-hari yang tertentu untuk dibekam. Okey, Azian, saya ada masalah insomnia. Kadang tu saya ambil tab Piriton supaya saya mengantuk dan tak dapat tidur. Saya stres ke doktor? Mungkin pun mengalami stres sebab buat mengalami masalah insomnia seperti tahu tadi. Tapi mungkin disebabkan lain. Insomnia ni ada macam-macam. Kadang-kadang kita tak cukup rehat. Contoh kan, kita baru buat keduri kahwin, penat, letih, ataupun kemungkinan kita ni baru saja membuat sesuatu yang di luar kebiasaan. Contoh kita tak pernah bersenam, main bola, hari ni kita main bola, jadi keletihan tu menyebabkan kita mengantuk tapi mata tak boleh nak pejam, kita tak boleh nak tidur.
Ataupun kita ada jet lag, maksudnya kita baru balik daripada perjalanan kapal terbang lebih daripada 4 jam, kita rasa waktu tidur kita ni dah waktu tidur dekat negara orang dah. Kalau kita tengok kat negara orang baru pukul 8 malam, kat Malaysia sebagai contoh dah pukul 12 masih tak tidur. Itu jet lag. Boleh cuba melatonin sebagai contoh, yang tu dia akan membantulah. Piriton ni antihistamin, dia sebabkan mengantuk, tetapi jangan ambil terlalu lama sebab kalau tak perlu. Maznira Mamat, terima kasih. Nadia Dia, terima kasih berkongsi. Nur Fazlina, Assalamualaikum doktor, bila makan makanan tertentu akan naik rashes pada kaki. Ini alergik lah. Adakah itu punca stres? Alergik atau eczema? Eczema ni pun banyak kajian dalam yang disebut dalam jurnal, dia disebabkan oleh stres. Setengah orang tu ada eczema, kalau dia stres, lagi eczema dia naik, lagi susah dirawat. Memang ada kajian. Orang yang ada eczema memang tak boleh stres. Terlalu stres, terlalu mikir, keadaan akan menjadi lebih buruk. Ahmad Kamaru, terima kasih. Okey, terima kasih kepada isteri dia. Sarina Aryan Moran, selamat Hari Raya doktor, selamat Hari Haji. Sama. Saya Abdullah Wan Muhammad, terima kasih doktor. Alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada seterusnya pengakhiran kita, iaitu bagaimana kita cakap tu nak buat apabila kita mengalami stres, nak meningkatkan daya tahan dan sebagainya. Seperti biasalah, saya kalau tuan-tuan baca banyak jurnal, antara jurnal yang saya baca ni adalah Psychological Stress and the Human Immune System, Meta-Analytic Studies of 30 Years of Inquiry. Yang ni dia menceritakan panjang, banyak lebar. Dia kata bahawa dalam sistem pertahanan kita ni ada T-cell, ada helper, T-helper dan sebagainya. Ini perbincangan yang terlalu, orang cakap tu terlalu detail. Kalau saya bincang dalam ni mungkin orang cakap tu tak sampai kan. Jadi sebab tu saya bincangkan dengan secara mudah, secara muka santai. Boleh tengok dekat jurnal. Satu lagi kita tengok pun bagaimana kita boleh meningkatkan daya tahan ni. Ini satu kajian, immunomodulator and anti-inflammatory effect of the thymoquinone. Thymoquinone banyak dalam habatus sauda. Yang ini pun bagus kalau tuan-tuan baca. Dia kata kalau kita amalkan habatus sauda ni, bagus untuk meningkatkan daya tahan, mengurangkan sakit kepala dan juga bagus untuk asma kita. Okey, yang itu tuan-tuan boleh bacalah kebaikan dia. Kebaikan sebagai contoh bagaimana kita, kalau kita dapat menjaga kita punya stres, dia akan membantu untuk kita mengurangkan penyakit-penyakit yang berjangkit macam ini. Dan terakhir mungkin Ahmad Kamarul, doktor, stres ada boleh jadi dari penyakit penyakit C4C5. Ni bukan penyakit C4C5 tuan. Prolapse ke? C4C5. Stres tidak tuan. Stres di otak, cara kita berfikir. Dia bukannya faktor anatomi, bukan disebabkan oleh prolapse dekat kita punya spinal cord ke dan sebagainya, bukan. Disebabkan cara kita berfikir. Itu yang stres. Sebab tu setengah orang tu sebab contoh ada 2 orang, contohlah kan, bos dia marah dia. Ada seorang tu mungkin dah stres, ada seorang nanti dia tak stres. Sebab tu dia bergantung juga kepada orang. Jadi yang ini yang kita nak, supaya kita dapat mengurangkan stres. Banyak cara dia, mungkin kita akan berkongsi pada lain kali untuk cara-cara untuk mengurangkan stres. Azura, terima kasih. Sarina Arin Moran, saya nak tanya doktor, kalau ada rasa berdebar-debar dan menggigil takut bila jumpa dan tak suka jumpa orang ramai tu, kenapa ada masalah diri kita sebenar? Yang itu disebut sebagai anxiety atau panic disorder. Setengah orang tu mengalami masalah tu. Sebab tu dia ada inferiority complex, dia tak suka jumpa orang, bila jumpa dia akan rasa berdebar-debar, dia rasa macam tak selesa, dia rasa macam takut-takut dan sebagainya. Terutama musim COVID ni kan, setengah tu bila dia jumpa orang dia ingat COVID. Memang ada masalah lah tu. Ahmad Kamarul, Diana Kaha, doktor, apa buat treatment untuk anxiety? Apa punca dari anxiety? Seperti mana saya cakap tadi tu, dia
Anxiety ni adalah masalah kecelaruan pemikiran, sebab tu kita masih lagi boleh rawat menggunakan teknik kaunseling CBT tu. Tetapi kalau sebagai contoh, dia dah orang cakap nak membezakan sama ada dia boleh dirawat oleh kaunselor atau tidak, ataupun kaunseling atau tidak, ialah apabila pertama sekali dia dah mendengar suara. Dan bila dengar suara ni memang dah tak bolehlah jumpa kaunseling. Yang ini kena makan ubat, jumpa psikiatri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dah ada fikiran nak bunuh diri. Dia kata dia rasa macam dia nak bunuh diri. Dan dia pernah sebut kat orang, rasa macam nak bunuh diri aku rasa macam hidup ni dah tak berbaloi lagi nak bunuh diri. Itu bahaya. Kita kena bawa dia jumpa psikiatri. Itu nombor dua. Yang ketiga, apabila dia dah tak boleh berfikir secara logik dah. Kita ajar dia logik, apa semua, dia dah tak boleh. Kita cara, seperti contoh hujan tadi kan, kita cakap mana boleh hujan sejam boleh jadi banjir, kawasan ni kawasan tinggi, mana pernah jadi banjir, contohlah. Kita nak minta dia berfikir secara logik, tapi dia tak boleh terima. Kata jangan cakap nanti banjir, pernah dulu gini. Dia tak boleh terima sampai dia punya reaction tu keterlaluan. Yang ini anxiety ni, yang ni kita perlu jumpa kaunseling dulu. Dan lepas tu dia akan assess sama ada perlu datang lagi untuk session akan datang, ataupun mungkin dia jumpa kaunselor bagi ubat penenang sikit, kasih kontrol dia punya cara berfikir tu. Okey puan-puan, tuan-tuan, terima kasih kerana berkongsi dengan saya. Saya rasa setakat ini dulu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam waktu yang sama. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama saya selama 74 orang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.